Bukan kita nak cakap jangan marah anak kita, jangan bagi rules and regulations kepada anak kita, jangan tegur. Ni semua benda yang mungkin kalau sesiapa yang telah masuk internet mungkin nampak kita kena negotiate, kita kena, sebenarnya kita sebagai ibu bapa kita kena menunjukkan kepada anak kita apa yang betul dengan apa yang Hai, Assalamualaikum buat semua followers Pak Emma. Anda bersama dengan saya Fatin Nik Mahmud dalam Pak Emma Bincang Sihat. So, apa tajuk yang kita nak kupas hari ini? Tentu sekali masih lagi tentang kesihatan fizikal dan juga mental, iaitu tajuknya apa kesan anak selalu kena marah ni. Saya rasa tajuk ni sangat menarik sebab kita especially as a parent memang tak boleh nak tahan sangat bila berhadapan dengan perangai anak-anak ni kan. Okey, jadi masalah ni banyak sangat berlaku dalam family kita, surrounding kita. Jadi saya nak perkenalkan Puan Katiana Azman, pakar psikologi kanak-kanak untuk mengupas tentang tajuk hari ini. Selamat datang Yana. Thank you. Okey, sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, bagi followers yang baru join, saya nak minta sangat-sangat followers untuk share dulu, tag rakan anda, bagi tahu semua family, tag banyak-banyak yang kita ada tajuk menarik yang kita nak kupas hari ini tentang kesihatan mental anak. Apa kesan kalau kita selalu marah anak? Sebab kita ni kan, kalau mak-mak ni kan macam singa sikit, suka marah anak. Okey, so saya nak bagi tahu juga bagi followers yang share, kita akan cari peserta followers yang share untuk kita bagi hadiah misteri daripada Pak Emma. Nanti admin akan hubungilah. Jadi share dulu banyak-banyak. Okey, so kita berbalik kepada tajuk kita hari ini, iaitu apa kesan anak selalu kena marah ni. Okey, saya nak tanya Yana, apa itu definisi marah tu, dan juga kenapa kita boleh marah anak? Bolehkah kita marah anak? Memang kita sebagai ibu bapa kita kena ingat yang memang tanggungjawab kita untuk disiplinkan anak kita. So bukan kita nak cakap jangan marah anak kita, jangan bagi rules and regulations kepada anak kita, jangan tegur. Ni semua benda yang mungkin kalau sesiapa yang telah masuk internet mungkin nampak kita kena negotiate, kita kena, sebenarnya kita sebagai ibu bapa kita kena menunjukkan kepada anak kita apa yang betul dengan apa yang salah. Dan ada kemungkinannya dalam proses tu kita perlu tegur anak kita atau perlu tegas dengan anak kita, and that is okay. Tetapi apa yang mungkin tidak digalakkan adalah apabila kita menggunakan emosi kemarahan tu untuk menakutkan anak kita, atau disebabkan kita marah dengan benda yang tak kena mengena dengan anak kita, macam gaduh dekat office ke, ada masalah dengan antara suami isteri ke, and then sebab marah tu kita take it out on our children. Kita menggunakan anak kita sebagai peluang untuk melepaskan geram, kan? Tu semua yang kita kena cuba elakkan, kan? Sebab kita kena ingat sebagai ibu bapa, kita menunjukkan kepada anak kita apa yang dibenarkan, perangai atau behavior that is acceptable. So kalau kita kerap meluahkan perasaan macam tu ke anak kita, atau kita kerap marah anak kita tanpa sebab, anak kita juga akan belajar yang perangai itu adalah diterima atau acceptable. Mereka akan buat kepada kita juga. So Jadi maksudnya kalau kita selalu marah anak tu, at the end of the day anak tu akan jadikan marah tu sebagai sikap. Ya, betul. And dia pun akan cuba lain kali kalau dia tak happy pasal something, dia akan gunakan kemarahan tu terhadap kita atau terhadap orang lain kerana dia telah diajar yang perangai itu adalah acceptable. Jadi sangat kena berhati-hati parents kat luar sana, sebab marah tu ada caranya lah juga, ada tempatnya juga, bukan 24 jam nak marah anak. Okey, Yana, ada ibu bapa cara didik anak mereka ni dengan marah. Ada juga sebaliknya. So menurut Yana sendiri, apa cara yang betul ataupun tak baik untuk emosi dan juga pengembangan anak? Kita kena ingat yang anak kita mereka masih membelajar dan membesar untuk mengenal pasti apa yang perangai yang baik atau apa yang boleh dan apa yang tak boleh. So apabila kita sebagai ibu bapa, kalau kita kerap marah, kita juga menghantar mesej atau mengkomunikasikan kepada anak kita yang mungkin perasaan mereka tidak penting. Sebab setiap kali mereka cuba nak membuka cerita atau bertanya soalan dengan ibu bapa, sebab kita sentiasa marah, mereka rasa mereka tak boleh nak cakap apa-apa, atau perasaan mereka tak sepenting apa yang ibu bapa mereka lalui, kan? Tu yang pertamanya. Yang keduanya adalah mereka mungkin rasa yang
tak ada beza pun apabila ibu marah dengan ibu okey. Contohnya, sama sebab selalu marah, kan? So bila mungkin ada sesuatu yang memang ibu tak setuju atau ayah tak setuju dan mereka mahu berdisiplinkan anak mereka tak boleh membezakan. Tak boleh tahu yang this time it's not good, kan? Dia tak tahu membezakan. So that's why selalu kalau kita nak educate ibu bapa untuk cara untuk mendisiplinkan atau untuk menunjukkan kepada mereka yang mereka tak happy, cuba pastikan yang ada perbezaan lah. So jangan sentiasa marah dan sebaliknya jangan selalu chill sebab nanti anak kita tak tahu perbezaan dia, kan. So mesti ada sebab yang tertentu. Kiranya kena seimbang lah. Ya. Nak marah ke, nak okey ke, kena seimbang. Kalau tak, anak kecil ni dia tak faham kan, marah ke, okey ke, sama je kan. Terutamanya kalau kita ada anak kecil, kan, mereka tengah what we call eksperimen dengan cara komunikasi mereka. So kalau mereka akan automatiknya mungkin malu untuk berterus terang dengan kita. Yang selalu ibu bapa saya cakap macam contohnya kalau ada sesuatu yang berlaku kat sekolah, mungkin kena marah dengan cikgu ke tak siap homework ke macam tu, kan. Anak-anak kita akan selalu segan nak cerita kat kita sebab mereka tak ada life experience untuk menunjukkan kepada mereka yang okey, kalau I cakap secara terus terang dengan mama dengan ayah, masalah tu akan okey, kan. So mereka selalu akan automatik segan. Kalau kita terus jerit, terus marah, kami akan ajar kepada mereka yang benda-benda kecil-kecil macam tu pun mereka tak boleh nak cerita kat kita. So semakin mereka besar, mereka mungkin ada kemungkinan besarnya mereka takkan selesa untuk berbicara berterus terang dengan ibu bapa mereka yang akan menggalakkan masalah sosial yang lebih besar. Itu yang membuatkan anak suka berahsia. Apa-apa sorok daripada ibu bapa. Kiranya bermula daripada didikan awal. Ya, betul. Okey, bagi followers yang baru join live kita hari ini, sebenarnya kita bercakap tentang topik apa kesan jika kita selalu marah anak. Jadi saya rasa topik hari ini sangat dekat dengan diri kita, especially ibu lah yang suka sangat sikit-sikit. Hey, anak marah nak singa je. Mungkin boleh tengok live ini dan kita boleh seimbangkanlah yang mana okey dan yang mana tak okey. Okey, boleh juga share live ini sebab kita akan pilih pemenang untuk bagi hadiah misteri daripada Pak Emma. Dan suka saya ingatkan, Pak Emma Bincang Sihat akan berlangsung sepanjang bulan April ini. Jadi jangan ketinggalan untuk sentiasa tonton Pak Emma Bincang Sihat sebab kita ada topik yang menarik dan juga kita ada pakar-pakar yang menarik untuk kupaskan tentang topik-topik tersebut. Okey, menariknya tadi kan tentang marah anak. Kalau anak tu usia bawah 3 tahun, boleh tak kita marah dia? Kita kena ingat yang mungkin pada umur 3 tahun ke bawah tu berdasarkan tahap pembesaran anak kita, mereka mungkin tak boleh faham lagi konteks kemarahan tu. So mungkin kita marah disebabkan macam sebenarnya ada cerita di mana mungkin anak-anak kita bila masuk shopping mall terus lari. Kan mereka takkan tunggu. So dalam keadaan panik tu mungkin mak dengan ayah marah kerana mereka risau adik hilang, kan. Tapi bila kita menjerit-jerit dengan anak kita dalam perasaan panik tu, adik mungkin takkan faham sebab mak dengan ayah marah sebab tu. Cuma mereka akan tahu yang mak dengan ayah marah. Cuma emosi yang mereka akan faham, tapi konteks atau isi kandungan dia mereka mungkin tak cukup develop untuk faham. So tu yang kita kena ingat, yang terutamanya ibu bapa yang mungkin dalam keadaan yang sangat marah tu mungkin pukul ke tempias tangan macam tu, kan. That is the type of thing yang anak kita akan ingat. Mereka takkan ingat sebab di sebaliknya atau sebab mak dengan ayah marah. So bila kita dengan anak-anak yang sangat kecil, kita kena lebih prihatin terhadap tingkah laku kita dengan tone of voice atau nada suara kita, sebab itu adalah benda-benda yang mereka akan pick up selain daripada isi kandungan atau sebab di mana kita marah. Saya tertarik dengan tadi yang cara kita tu macam contoh saya. Banyak pula contoh saya. Sebab saya anak kecil. Contoh saya kan, anak saya suka pukul, atau kita tahulah anak kecil ni kan dia bukan sengaja kan. Kadang-kadang dia terpukul tu yang kuat sampai kita terkeluar air mata dan kita automatik. So macam mana kita as a mom ataupun as a dad untuk
control kita punya perasaan tu sebab automatik terus Yelah, memang antara nasihat yang kerap yang nak bagi kepada ibu bapa di luar sana adalah kita semua manusia. Kita nak expect semua ibu bapa untuk sentiasa calm tu memang tak boleh lah kan. Kadang-kadang kalau terlepas tu memang tak apa. Tapi kita kena cuba ingat yang apa yang adik buat, apa anak kita buat tu adalah bagaikan cermin apa yang kita buat. So contohnya kalau tadi adik terpukul secara main-main and then mama terasa mama cubit, apa yang mungkin adik atau anak akan belajar daripada tu adalah lain kali bila adik pun rasa marah, adik ada kebenaran untuk cubit. Adik ada kebenaran untuk marah. So ini adalah benda-benda yang kecil-kecil yang mungkin kita pun tak terfikir, tak perasan, tak sengaja. Tapi itulah adalah benda yang mereka akan cuba ikut kan. So kalau boleh kalau kita dah boleh perasan yang kita dah rasa macam tu, lagi baik kalau you can just take a deep breath, kata nak pergi bilik air. Just go and calm down, kan? Remove yourself daripada situasi tu so that kita boleh tenang. Sebab mereka terlalu muda, terlalu undeveloped untuk mereka tahu perbezaan dia. So anak tu ibarat CCTV. Apa yang kita buat, memang itu yang dia ikut. Tapi betul sangat betul. Macam anak saya tu yang 1 tahun, anak saya lagi. Anak saya tu yang 1 tahun 8 bulan tu cepat sangat ikut apa yang kita buat. Jadi kita sebagai parents kena berhati-hati. Nak marah macam mana sekalipun kena berhati-hati. Bukan main nasihat. Okey, biasanya kalau kita marah ni pada anak, adakah dia akan berikan kesan negatif ataupun sebenarnya ada juga kesan positif dia? I think kalau kita nak seperti mana yang cakap tadi tu, disiplin tu memang adalah sesuatu yang positif. Kalau kita nak disiplinkan, memang Yana tak setuju kepada ibu bapa di luar sana yang kata kita tak boleh disiplinkan anak kita. Tidak. Kita sebagai orang dewasa, kita adalah what we call tour guide untuk anak-anak kita yang membesar dalam kehidupan ni. So memang tanggungjawab kita adalah untuk mendisiplinkan anak kita supaya mereka tahu apa yang betul dan apa yang tak betul atau apa yang mungkin not encourage for them kan. So kalau kita nak disiplinkan anak kita boleh, tapi cara tu adalah di mana boleh ada masalah. So kalau kita nak marah anak kita sebab mereka melakukan sesuatu yang yang salah ke apa, okey, tapi jangan ia sesuatu yang setiap hari pun kena marah, benda-benda yang kecil pun sebab I bad mood, I marah. And then bila kita nak marah tu sampai memukul atau menghina atau memanggil nama. That's something yang banyak remaja yang sekarang jadi patient Yana selalu komplain atau selalu mengatakan yang semenjak kecil mungkin mak dengan ayah ada menggunakan teknik-teknik ni untuk mendisiplinkan mereka. So akan mengatakan things yang mungkin affect self-confidence mereka atau memanggil nama, that kind of thing. That is something yang kita tak perlu buat lah, kan? So kalau dia punya fungsi adalah untuk mengajar anak kita, untuk mendisiplinkan anak kita, pastikan yang kita explain, terutamanya kalau anak kita dah sekolah rendah ke atas ya, pastikan yang kita terangkan kepada anak kita sebab kita marah dengan dia atau sebab kita disiplinkan dia supaya mereka boleh build connection tu dalam otak dia. Kenapa benda ni berlaku? Tapi kalau kita asyik marah semata-mata suka hati kita je, that is sending the wrong message. Okey, saya tertarik dengan passion Yana tadi kan, didikan, cara didikan. Okey, cara kebanyakan kalau artikel kita keluar cara didikan anak zaman dahulu dengan zaman sekarang, mesti ramai komen. Aku dulu okey je, mak ayah pukul, mak ayah tendang, mak ayah apa. Jadi apa perbezaan anak zaman sekarang? Bolehkah kita guna cara didikan zaman dulu untuk anak yang zaman sekarang ataupun ada perbezaannya? Memang ada perbezaan dia kan. Yang Yana selalu cakap tu, the number one perubahan yang anak kita zaman sekarang ni ada berbanding dengan dulu adalah we didn't have social media. Mak dengan ayah kita tak ada social media pada zaman dulu kan. And social media tu introduce satu level stres yang anak-anak kita kena tahan, kena handle, yang kita tak pernah handle walaupun kita pun besar zaman tu. So because of that and the stresses of daily life, lebih berisiko anak kita untuk mendapat masalah emosi, masalah stres berbanding dengan walaupun generation kita. So kita kena lebih peka terhadap masalah-masalah ni. So
walaupun okeylah nak kata yang kita besar, syukur alhamdulillah tak ada masalah, tapi kalau kita cuba nak reflect pun mesti kita semua ada pengalaman di mana kita ada komen atau benda-benda yang terjadi dalam keluarga kita di mana kita sampai sekarang terasa. Betul. Kan? And so walaupun mungkin tidak affect psikologi kita, ia sesuatu yang walaupun dah dewasa, dah ada anak, dah ada cucu ke, kita mungkin tetap teringat. And betul. that is what kita nak cuba elakkan anak kita yang terpaksa hidup dalam kehidupan ni yang ada social media, ada stres, ada semua tu. So that's why we just have to be a little bit more careful. That's all. Betul, saya suka dengan perkongsian Yana. Sebab parents saya pun cakap, kalau apa yang diajar zaman dulu tak kena dengan untuk diri saya, tolong ubah untuk anak. Ya, betul. Jadi jangan ambil apa yang buruk yang diorang dah pernah buat dan apply untuk anak. So benda tu tak akan habis kan. Macam contoh yang Yana selalu dengarkan, macam zaman kita selalu, kita punya family selalu komen, kenapa gemuk sangat ke, kenapa makan lebih ke, kenapa cabi kan. Tu sesuatu yang even Yana pun selalu dengar kan. Tapi sekarang ni kita tengok dekat social media terlalu banyak perbincangan tentang weight shame, fat shaming, body shaming, semua tu yang zaman kita tak pernah ada. So kita kena ingat yang kalau kita dekat rumah komen pasal anak kita tentang cara appearance mereka, dan mereka pun kena tengok kat social media, wah semua photoshop, semua badan semua lawa-lawa, and then dia orang tengok kawan-kawan semua bulatnya you, benda macam tu. Ni semua faktor-faktor atau benda-benda yang kita tak pernah kena lalui waktu zaman kita. So that's why risiko kepada anak kita lebih tinggi berbanding dengan kita. Menarik perkongsian tersebut. Okey, saya ada soalan daripada followers kita. Okey, dia tanya, jika followers tersebut selalu marah, kerap sangat marah, apakah kesan yang akan berlaku pada anak? Anak kecil ni especially. So, risiko terhadap anak kita develop sesuatu seperti mood disorder, seperti depression atau anxiety akan meningkat. So, walaupun anak kita masih kecil, ada juga kes-kes di mana masalah seperti kemurungan atau depression dan anxiety kita diagnose dalam kanak-kanak semuda umur 3 tahun, 5 tahun macam tu. So, tak semestinya mereka kecil yang mereka tak ada risiko untuk masalah macam ni. So, macam Yana sekarang, Yana ada banyak patient yang umur bawah darjah 1 yang ada masalah anxiety di mana mereka takut kena tegur dengan mak ayah, tegur dengan cikgu, sampai tak nak ke sekolah, tak nak bersocialize. So itu merupakan sesuatu yang risiko anak kita untuk mendapatkan masalah yang lebih serius akan meningkat jika mereka membesar dalam satu environment di mana mereka tidak menerima sokongan emosi atau sokongan daripada ibu bapa mereka, kerap kena marah, mereka tidak digalakkan untuk bersuara atau to build their self confidence. Ini adalah semua faktor yang akan meningkatkan risiko mereka untuk mendapatkan masalah depression, anxiety macam tu. Okey, macam Yana mention ada depression, anxiety. Jadi ada kaitan tak marah ni dengan otak anak? Orang kata ada. So especially kalau kita tengok balik kepada pembesaran otak anak kita, kita cakap tadi tu 90% atau struktur otak anak kita akan fully matang pada time anak kita umur 5 tahun. Tapi yang lebihan 10% tu atau what we call the prefrontal cortex, PFC, akan continue untuk membesar sampai anak kita umur 28. So kalau kita tengok dari segi tu, kalau kita expose anak kita kepada environment di mana mereka kerap marah, kerap emosi mereka tidak disokong, they are neglected, pembesaran tu pun akan terbantut, akan get affected. So walaupun anak kita mungkin takkan ada masalah untuk berjalan, menulis semua tu, tapi mungkin dari segi socialization, emotional development, benda-benda macam tu akan get affected. Jadi kita kena sangat berhati-hatilah bila nak marah anak, nak tegur anak tu kena sangat berhati-hati. Okey, ada soalan yang terakhir. Saya ambil soalan yang terakhir lah sebab masa sangat mencemburui kita. Bila dengan anak, soalan dia, bila dengan anak, mak ayah memang akan cepat marah. Pada pendapat Puan Yana, apakah solusi terbaik untuk ibu ayah bila tiba-tiba datang marah pada anak? Kalau ibu dengan ayah marah sampai tahap di mana mereka mungkin tak boleh kontrol reaksi mereka, seperti mana Yana cakap tadi tu, lagi baik kalau you excuse yourself. So mungkin kita boleh ada setengah ibu bapa yang Yana that I work with tu, di mana mak dengan ayah ada code word. Ada special code word yang anak-anak semua tak faham, yang
mungkin menunjukkan kepada suami atau isteri tu yang mereka sekarang ni perlu I need a break. Kan? So mungkin code word tu menunjukkan yang I kena keluar bilik untuk 5 minit just to get a breather, nak isap rokok ke, nak minum ke, nak pergi tengok TV ke, just for a bit of a break supaya mak atau ayah yang left behind boleh keep an eye on the kids supaya mereka boleh control emosi mereka. Sebab sekarang ni kalau kita nak elakkan supaya daripada ibu dengan ayah tu meletup. Betul. So excuse yourself atau keluar daripada bilik atau situasi tu kalau boleh. Macam kita gaduh dengan pasangan lah juga. Betul. Take time sekejap. Yeah, take break, time out. Yeah. Betul. Okey, saya rasa perkongsian hari ini sangat menarik, sangat banyak info yang dikongsi oleh Puan Katiana Azman, iaitu pakar psikologi kanak-kanak. Jadi bagi yang baru join jangan risau. Terlepas banyak, boleh ulang balik di awal live nanti bila live ini habis, okey? Okey, bila habis ulang balik, tengok balik. Okey. Jadi berakhirlah Pak Emma bincang sihat hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jemputan kita iaitu Puan Katiana Azman, pakar psikologi kanak-kanak, sebab sudi meluangkan masa dengan Pak Emma. Saya rasa banyak sangat info yang saya dapat hari ini sebab saya pun parents. Saya kena banyak bersabar dengan anak saya lepas ni. Okey, akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua followers Pak Emma sebab sudi stay sampai live ini habis. Okey. Dan akhir kata jangan lupa subscribe YouTube Majalah Pama dan juga like FB Majalah Pama. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.